Kamu rasa adakah makhluk Allah yang lain hanya melihat saja bila kamu buat kemungkaran, maksiat? Orang buat maksiat buah pokok tengok saja kan. Kalaulah kambing dan lembu boleh menyumpah, melihat pasangan kapal berpelukan dan duduk berkepik di tepi jalan, di tepi pantai, tepi airport, mana lagi tempat kepik, tepi padang, pasti kita boleh dengar kambing-kambing duduk menyumpah. Kelakar dia ni, bini dok, masalah. Itu masalah kita ni. Dia panggil dalam tajuk ni, tuan-tuan, ada satu kuliah yang saya sampaikan, dia panggil ubudiyatul kainat. Ubudiyatul kainat ni maknanya makhluk-makhluk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk ni mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT sebenarnya mencipta segala hayawan dan makhluk yang lain untuk berzikir dan mengingati Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti mereka, sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam hadis ini, dalam ayat ini, surah Isra 44, Allah kata semua makhluk ni bertasbih. Cuma kita tak faham bahasa dia. Kalau kita dengar burung cacah-cacah itu tasbih, ni sehari dua ni hujan. Kadang-kadang kita dengar guruh bunyi tak, itu tasbih malaikat. Itulah di antara ajaran yang kita baca bila dengar guruh, kita kata subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tasbih malaikat tu berdekam bunyi. Kita duk mai tak tahu apa. Begitu juga tersebut dalam mukjizat Nabi SAW bahawa Rasulullah mengetahui akan batu di Mekah yang memberi salam pada dia. Batu, Nabi lalu dia beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya Masud, sesungguhnya aku mengetahui batu di Mekah memberi salam padaku sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Sesungguhnya aku mengetahui sampai sekarang. Hadis dalam Muslim, mana Nabi kata aku tahu batu ni, batu sini beri salam pada aku. Artinya segala makhluk Allah bertasbih kepadanya, sama ada yang bernyawa dan juga yang tidak bernyawa, dan mereka ini mengingkari kemungkaran yang dibuat oleh anak Adam. Jadi adakah kita masih berasa mahu untuk berbuat kemungkaran, sedangkan semua makhluk Allah yang lain menjadi saksi pelakuan kita? Ada satu riwayat hadis, Nabi kita balik daripada peperangan sampai dekat dengan Madinah, angin pusing macam buting beliau, pusing tengah padang. Jadi orang tanya, kenapa angin ni? Maka dia beritahu bahawa angin itu happy, gembira sebab bapa munafik mati di Madinah. Tapi kena tu benda tu tak boleh nak cerita reka kita. Tak, hanya Nabi melalui wahyu yang boleh mengetahuinya. Itu dipanggil ubudiyatul kainat. Semua makhluk akan kutuk orang buat maksiat tadi. Tapi apa boleh buat, kita tak dengar. Kalau kita dengar, senanglah pula. Betul tak? Buat salah, balik-balik kutuk di salak di anyi ke, kucing mari duduk kekal tak. Mana kita tahu kita kuat dosa gini. Ini masalah kita dosa ke pahala ni bagi tak nampak. Allah Ta'ala selamatkan umat ini. Kesalahan yang kita buat ditangguhkan hukumannya sehingga dia mati. Tangguh sehingga mati. Mati baru tahu. Nak mati baru tahu dah. Nampak dari mana tempat halal tuju kita, ke syurga atau ke neraka, wal'iyazbillah. Jadi para jemaah sekalian, itu dua, malu pada makhluk yang kedua. Yang ketiga, malu pada malaikat. Nak malu pada siapa lagi ni? Malaikat. Hendaklah kita malu kepada orang-orang yang soleh di kalangan kaum kita. Kalau tak malu ke orang lain pun malu ke anak-anak kita. Anak-anak kita ada pak imam, ada ustaz. Yang keenam, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar sekali, yang paling tinggi. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Sifat malu mencegah maksiat. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, kita letaklah rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata orang, malu nak buat maksiat, itu tanda keimanan. Malu nak buat benda baik, itu godaan syaitan. Ramai juga kan. Kenapa pergi masjid di hujung-hujung, tak duduk depan? Malu. Takut orang kata warak. Mainan syaitan belakang tu. Wanita kita ni, kenapa tak tutup aurat molek-molek?
Nak pakai stoke pun malu, takut orang kata warak. Orang kata takut Tuhan murka, mu tak takut. Ini kita kata malu tak bertempat. Malu yang dipuji, iaitulah malu nak melakukan maksiat. Adapun malu nak buat benda baik, malu nak berubah jadi juruh, itu dia panggil talbis iblis, belitan syaitan kepada kita. Jangan duk baca hadis malu minal iman, malu nak buat maksiat minal iman. La, malu nak buat apa ni? Malu nak buat maksiat minal iman. Malu nak buat maksiat minal iman, malu nak buat ibadat itu mainan syaitan. Betul balik dia punya. Malu nak buat ibadat itu mainan syaitan. Malu nak buat maksiat itu tak ada iman. Kenapa tak pergi tempat maksiat tu? Takut ke polis? Tak. Takut jabat agama? Tak. Takut Allah. Tengok. Dua cerita motivasi yang kita sebut di awal tadi. Bagaimana budak-budak ni takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni takut SPRM, takut CCTV, takut orang kata. Tapi jarang kita dengar aku takut Allah murka. Mudah-mudahan dengan kita dengar ni, kita tukar tune bahasa kita. Kita kata, kenapa lorak lagi masjid? Aku takut Allah Ta'ala tak suka dengan aku. Kenapa tak buat benda mungkar? Takut Allah murka. Jadi kita letak ketakutan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di ahli motivasi, orang takut pada Allah dia berlari kepadanya. Orang takut pada hayawan, takut pada makhluk, kita lari daripadanya. Baiklah, insya-Allah kita sambung yang ketiga, malu pada malaikat. Dalam siri akan datang, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.